Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Assalam. khabar? Apa khabar hari ni? Alhamdulillah sihat. Dah sarapan semua apa Ah, untuk pagi ni? Okey dah. Okey. Alhamdulillah. Dah semangat. Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Saya Muhammad Faiz bin Muhammad Saharbi. InsyaAllah tuan boleh panggil saya Faiz. Saya berasal daripada Kuala Lipis, Pahang dan sekarang saya menetap di Kuala Lipis, Pahang. Sebelum tu, boleh tuan perkenalkan diri dan tuan berasal dan ataupun tinggal di mana? Okey baik. Nama saya Amran. Okey, baik Amran. Uh, Berasal kalau ikutkan Kelantan. Tapi sekarang ni bekerja di Selangor lah. Okey. Uh, Jadi saya boleh panggil apa? Tuan Amran. Ikutlah panggil Amran je lah. Okey, Tuan baik. Saya Amran. panggil Amran. Amran. Okey, saya panggil Amran lah. Okey, Mm-mm. sebelum tu saya nak ucapkan tahniah kepada Amran kerana join Celik Al-Quran. Bagi kita tahu apa ni hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terbaik di antara kamu adalah yang mengajar dan yang belajar Al-Quran. InsyaAllah kita sama-sama duduk dalam dua golongan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, insyaAllah. Okey. Sebelum tu saya mengucapkan lagi tahniah juga kepada Amran kerana terbuka hati untuk join Celik Al-Quran, untuk perbaiki bacaan Al-Quran kan, ataupun perbaiki kekurangan yang ada. InsyaAllah saya dan Celik Al-Quran akan bantu Amran untuk belajar dan mengaji Al-Quran dengan lancar, insyaAllah. Okey, kita mulakan dengan surah Al-Fatihah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, baik. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan pengenalan dulu Okey, Imran. Okey boleh? Okey. Ready Boleh insyaAllah. Okey, sebagaimana kita tahu Al-Quran ini dalam bahasa Arab, dan dalam bahasa Arab ini mempunyai struktur ataupun perkataan itu punya struktur untuk kita sebut. Sebagaimana bahasa Melayu itu sendirilah dia mempunyai struktur ataupun suku kata yang membolehkan kita menyebut perkataan tersebut. Sebagai contoh, perkataan makan, M-A-K-N, makan, ataupun minuman, M-I-N-U-M-A-N, minuman. Yang pertama, makan, dia mempunyai berapa suku kata ni, Amran? 2. Okey, bagus Amran. 2, 1, ma, 1, kan, 2. Okey. Untuk kita sebut perkataan makan ini sendiri, kita perlukan satu ataupun huruf vokal lah. Contohnya, sebagai contoh, kalau untuk makan ini huruf vokal dia adalah huruf A. Huruf A, betul, huruf A. Kalau kita buang huruf A antara ma, kita buang huruf A ni, K-A-N, kita buang huruf A ni, dia akan jadi M-A-K-N. M-K-N. M-K-N. Ya. M-A-K-N. Jadi kita tak berbunyi ataupun tak boleh sebut huruf. Contoh kalau M-K-N ni, kalau dalam short form di WhatsApp kita tahu M-K-N makan. Jadi kalau kita sebut sendiri M-K-N, bunyi macam mana? Apa? Tak boleh bunyi. Tak berbunyi. Jadi huruf vokal A itu membantu perkataan makan itu berbunyi makan. Sama juga macam minuman ni. Minuman. Jadi huruf vokal yang ada pada perkataan makan dan minuman itu membantu perkataan itu disebut. Jadinya kalau kita tahu, kalau huruf vokal bahasa Melayu ni ada berapa? 5. Betul, ada 5. A, E, I, O dan U. Jadinya 5 vokal ini, A, E, I, O, U membantu perkataan bahasa Melayu itu disebut. Jadinya ada makna lah kan. Tapi lain juga dalam bahasa Arab, dia ada juga macam bahasa Melayu, A, E, I, O, U, tapi dia hanya ada 3 sahaja.
bahasa Al-Quran. Mm-mm. A, I dengan U. Mm-mm. Ya. A ini adalah baris atas. I baris bawah. U adalah baris hadapan. Jadi antara ada 5 bunyi dengan 3 bunyi mana yang senang? Apa nak rasa? Kalau ikut bilangannya yang sikit dah kot. Yang Betul lah, senang. sikit lah kan. Hmm. Jadinya antara bahasa Melayu dan bahasa Al-Quran ini atau bahasa Arab ini lebih mudah tu bahasa Al-Quran. Okey, baik. Jadi saya nak buat satu konsep yang mana apa ni kita ini contoh, antara contoh tadi kan. A, I, O, U. Ataupun an, in, un untuk double baris. Kita hanya tambah apa ni huruf N. Un, I dengan an. Okey. Hari ini saya nak buat satu konsep iaitu yang pertama ada baris, ada bunyi. Tiada baris, tiada bunyi. Okey. Jadinya baris sama dengan bunyi. Okey. Kenapa saya cakap baris sama dengan bunyi? Okey, contoh kita kira atau apa ni huruf. Yang kita jari ini perkataan ataupun kalimah ayat Bismillahirrahmanirrahim. Kita kira berapa bunyi yang wujud dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Kita kira sama, okey? Okey. Okey, 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa? Ada 10. 10. Okey. Amran dapat? Bunyi. Tak berapa nampak Izzat. Okey, baik. Saya ulang, okey. Kita kat jari, kat tangan, kita kira berapa sebutan atau berapa bunyi yang kita dapat daripada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, cukup 10 kan? 10. Okey. Yang 10 bunyi itu cuba kita kira baris. Cukuplah 10. Ya. Baris 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, cukuplah kan? 10. 10. Sama dengan apa ni yang mana kita tahu? Baris sama dengan bunyi. Artinya 10 bunyi ada 10 baris ataupun 10 baris atau ada 10 bunyi. Okey, baik. Seterusnya kita tengok ayat seterusnya. La haula wala quwwata illa billahi. Okey, dalam ni ada berapa bunyi, Amran? Kalau yang ditulis tu 13 aku. 13. Okey, mari kita sama-sama kira. Betul tak bunyi dia 13. Angkat tangan, kiri dengan jari. Okey. La haula wala quwwata illa billahi. Cukup tak 13? 13. Cukup. Cukup kan? Cuba kita kira apa ni baris. Cukup tak bunyi apa ni 13 sama dengan bunyi yang kita sebut tadi. Okay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Okey, jadinya betul lah.
13 bunyi sama dengan 13 baris ataupun 13 baris je 13 bunyi. Tapi kalau kita kena baris tapi tak berbunyi, sebab apa? Kena baris tak berbunyi Kita tak kena pasti. baris. Kita kena baris atas, bawah, hadapan tapi tak berbunyi sebab apa? Kita tidak kenal huruf. Okey. Huruf. Okay, setakat ni Amran ada apa-apa soalan sebelum kita pergi ke Yang tanda apa Ustaz, W tu apa, K baris juga ke macam mana tu? itu tanda syaddah, ataupun kalau dalam tulisan waw ni ada dua sebenarnya, tapi untuk tulisan Al-Quran special sikit dia tambah W ni. Kalau kita nak bukakan perkataan tu akan jadi kuwa, tak sini ada kuwa dia ada wa ni ada dua, jadi dia untuk memudahkan ataupun satu mukjizat Al-Quran ni digabungkan ditambah baru macam W ni kuwa. Boleh. Okey, faham Ran? Okey, insyaAllah boleh. Okey, baik, bagus. Sebenarnya sebab kita dah cakap tadi, kalau kita tak kenal huruf, kita tetap tak boleh baca Quran walaupun kita kenal baris. Okey, baik, saya nak pergi pada topik seterusnya, itu berkaitan dengan huruf. Okay, nampak skrin ni? Ini antara huruf-huruf dalam Al-Quran. Jadi kita akan pergi daripada ba sampai ke penghujungnya lah. Kita akan baca belajar satu insya-Allah. Okey. Kita pergi pada huruf yang pertama, iaitu huruf ba. Okey. Kita tengok ni ada seorang lelaki ataupun seorang budak lah kita panggil, tengah mungkin bersandar. Jadinya bersandar sambil baca kertas ataupun baca buku. Tiba-tiba ada sebiji apple jatuh atas kepala dia, tu jatuh ke lantai. Jadinya apple ni jatuh ke bawah lah kan. Bawah. Jadi kita nak kenal huruf ba, titiknya berada di bawah. Huruf huruf ba untuk buah. Okey. Jadi macam mana sebutan huruf ba apabila kita berbaris? Ba. Jadinya bibir ni kita rapatkan. Ba. Dan berbaris bawah B. Pada hadapan bu. Okey. Apabila double baris dia akan jadi ban untuk pada atas, bin untuk bawah, dan bun untuk baris hadapan. Okey. Jadi kita nak ingat huruf ba ni macam mana? Ada titik di bawah, macam ada apple ni jatuh ke bawah, satu apple jatuh ke bawah. Okey, mari kita sedikit latihan berkaitan dengan huruf ba. Okey, baik Amran, ikut ustaz. Okey, kita baca sama-sama insya-Allah. Okey, satu. Okey, kita baca dengan penuh semangat. Ba. Okey, bagus. Ba. Okey, bagus. Ba. Cantik. Ba. Bagus. Ba. Okey, pandai. Ba. Okey, bagus. Bagus. Ba. Bagus. Ba. Okey, pandai Amran. Cuba Amran baca. Saya dengar daripada kotak pertama sampai ke kotak terakhir. Okey, 1, 2, 3. Ba. Okey, bagus. Ba. Ba. Bukan a. Ba. Okey, pandai. Okey, okey, bagus. Bagus. Okey, bagus. Okey, pandai. Okey, pandai. Okey, bagus. Okey, bagus. Okey, kita cuba lagi sekali.
kali ketiga ni. Kali ni kita baca dengan semangat. Okay. 1, 2, 3. Ba ba. Okay, bagus. Ba Bagus. ba. Okay, pandai. Ba Okay, bagus. ba Pandai. Okay, pandai. ba. Okay, pandai. A. Okay, cantik. Ba. Okay, bagus. Ba. Okay, bagus. Jadinya Amran dah kenal huruf huruf Ba. ba. Huruf ba untuk buah. Ada titik dekat bawah macam cerita budak ni tengah baca kertas atau buku, jatuh apple, ke lantai ba. Ba untuk buah. Okey. Sebabkan Amran dah kenal huruf ba, kita ke huruf seterusnya. Huruf ni lebih kurang ba tapi dia lain sedikit. Okey. Ini huruf ta. Akan letak lidah dekat belakang gigi ataupun di line atas ni. Ta. Okey, so dia ada dua pohon pokok dan ada 2 ekor tupai. Satu jantan, satu betina. Sedang main lompat-lompat dekat atas pokok. Okey. Macam kita tahu, tupai ni loncat-loncat atas pokok ni dekat atas. Jadi, sama juga macam huruf ta, dia ada titik, sepasang titik sama seperti tupai ni. Ada sepasang tupai jantan dan betina dekat atas. Jadi kita nak ingat ta untuk tupai. Dia sama juga macam ba tadi, sebab buah apple jatuh dekat lantai, titik kat bawah. Dan sekarang ta, 2 ekor tupai main loncat-loncat atas pokok dekat atas, ada 2 sepasang huruf ta, titik dekat huruf ta ni. Okey, baik, kita baca soalan ataupun kita baca latihan. Okey, ikut Ustaz. Okey, Amran? Okey. Okay, bersedia? Okey? Boleh, insyaAllah. Okey. Ba ta. Ba ta. Ba. Ta ba. Ta ta. Ta. Ba ba. Ba ba. Okey, bagus. Ta ba ta. Okey, pandai. Ta a. Okey, ba ta a. Okey, bagus. Ba ta. 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 Okey, bagus. Sebelum tu Ustaz lupa. Berbaris ta, kalau baris atas bunyi ta, bawah bunyi ti, hadapan bunyi tu. Dan kalau double baris atas bunyi tan, baris bawah bunyi tin, dan hadapan bunyi tun. Okey. Okey, cuba Amran baca. Ustaz dengar daripada kotak pertama sampai kotak yang terakhir. Okey, insya-Allah. 1, 2, 3. Ba ta. Okey, bagus. Ta. Oh, okey. Ini huruf ba. Macam mana Ustaz cakap apa ni nak kenal huruf ba? Dia ada satu titik dekat bawah. Macam ada buah apple, masa budak baca buku atau baca kertas, ada buah apple jatuh ke bawah ke lantai. Beza dia adalah ta ada sepasang sepasang titik dekat atas, ba ada satu titik dekat bawah. Okey, semula. Ta ba. Okey, betul. Ta. Okey, betul. Ba ba. Okey, betul. Ta. Okey, bagus. Ta a. Okey, bagus. Ba a. Okey, bagus. Ba ta. Okey, bagus. Ta. Okey, bagus. Cuba Amran baca sekali lagi. Baca dengan penuh semangat kali ni. Okey. 1, 2, 3. Ba ta. Okey, bagus. Ta ba. Okey, bagus. Ba ta. Salah tu Amran. Huruf apa? Huruf ta. Macam mana saya cakap tadi? Ada sepasang titik dekat atas. Okey, semula. Ta. Okey, bagus. Ba ba. Okey, bagus. Ta. Okey, bagus.
ta, ta, a, Okey, bagus. ba, ta, a, Pandai. ba, ba, ta, Okey, bagus. ta, ta, ta. Okey, pandai. Jadi, sekarang ni Amran dah kenal dua huruf. Itu ba dengan ta. Mm-mm. Okay. Sebab beza, ba titik di bawah, satu. Ta titik di atas. Pasang titik di atas. Mm-mm. Okay, faham? Tak ni? Okey, Faham? boleh. InsyaAllah. Okey, bagus. Okey, sekarang kita pergi pada huruf yang ketiga. Itu huruf ta. Huruf ta. Macam mana nak sebut? Hujung lidah keluarkan ataupun kita keluarkan pada gigi hadapan. Ta. Tengok mulut Ustaz. Ta. Ta, Ta. 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 Okey. Ni cerita dia ada dua gunung, kanan dan kiri. Jadinya dekat tengah-tengah ni sejuk kan. Jadi turun salji. Turun salji kat tengah-tengah antara dua gunung ni. Jadi Ustaz buat tiga salji tengah turun. Jadi macam mana kita nak tahu? Salji kan duduk kat atas kan. Jadi 3 titik huruf ta berada di atas. Jadinya kalau kita nak sebut ta yang berbaris, yang pertama baris atas, ta baris bawah, ti baris hadapan, tu. Untuk baris double dan tin dan tun. Sun. Okey. Dia sama juga macam huruf ta tadi. Ada baris, ada titik di atas. Tetapi huruf ta dia ada 3 titik. Manakala huruf ta ada 2 titik dekat mana Amran? Atas. Okey, pandai. Okeylah, fahamlah tu beza antara huruf ta dengan huruf ta. Okey, baik. Kita baca latihan ni. Okey, ikut Ustaz dah. Okey, 2 2 3. Ta ta Time is Ta, 11 ta, o'clock a.m. ba ta ba, ba, sa, ba. ta, sa, ba, Okey, bagus. Ta ba a. sa, ba, a, Okey, bagus. Ta ba. ta, a, ba, Okey, bagus. Ta a. sa, sa, a, Okey, pandai. Ba ta. ba, ta, Okey, bagus. Ba ta sa. ba, ta, sa, Okey, bagus. Sa. sa, sa. Okey, pandai. Okey, saya dengar Amran baca daripada kotak pertama ni sampai ke yang terakhir, insyaAllah. Okey. 1, 2, 3. Okey. Sa, ta, Okey, bagus. ba, sa, Okey, bagus. sa, ta, Oh, sa, ba, okey, bagus. sa, ba, a, Okey, bagus. ta, a, ba, Okey, pandai. ta, sa, a, Alah ni salah. Apa? sa, Mana Ustaz cakap tadi? sa, a. Okey, macam mana nak kenal ataupun nak bezakan huruf ta dengan ta? 3 titik dengan 2 titik. 2 titik ta, 2 titik di atas. Ta ada 3 titik dekat atas. Atas. Okey, bagus. Okey, mula. Ta. Sa, a, Okey, pandai. a, ba, ta, Okey, bagus. ba, ta, sa, Okey, bagus. sa, sa. Okey, bagus. Okey, baca semula. Baca dengan penuh semangat kali ni. Okey, 1, 2, 3. Sa, a, ta, Okey, bagus. ba, sa, Okey, bagus. ta, sa, ba, Okey, bagus. sa, ba, a, Okey, bagus. ta, a, ba, Okey, pandai. sa, a, Okey, pandai. ba, ta, Okey, bagus. ba, sa, Silap ni. ba, Macam mana? ta, sa, Okey, bagus. sa. Okey, bagus. Okey. Imran dah mula kenal lah beza antara huruf ba, ta dan sa. Mm-mm. Okey, ba titik di bawah, 1 titik bawah. Ta
2 titik ke atas, sepasang titik, ta 3 titik dekat atas. Okey. Cuma Ustaz tak puas hati apa ni sikit lagi. Cuba apa ni Amran baca sikit lagi. Okey. Cuba sekali baca dengan betul-betul. Okey, 1, 2, 3. ta Okey, bagus. ba sa Bagus. ta sa ba Okey, pandai. sa ba Okey, bagus. ta ba Okey, bagus. ta sa Okey, bagus. ba ta Okey, bagus. ba ta sa Okey, bagus. sa. Okey, pandai. Alhamdulillah. Sekarang Amran dah kenal 3 huruf. 3 huruf yang kalau kita tengok macam sama. Tapi berbeza. Huruf ba titik di bawah, ta sepasang titik di atas, dan ta 3 titik di atas. Okey. Sekarang ni Amran ada apa-apa soalan nak bertanya atau tak faham? Setakat ni tak ada, Ustaz. Okey, Alhamdulillah. Sebelum tu, nampaknya dah nak habis kelas. Okey, insyaAllah untuk kelas seterusnya kita akan baca huruf jim. InsyaAllah lah. Okey. Sebelum kita tamatkan kelas, Amran tak ada soalan Tak ada soalan? Tak ada. Kita bertanya, kita flashback atau kita recap apa yang kita belajar hari ini. Yang pertama kita belajar apa? Kita belajar Konsep Al-Quran ni. dalam bahasa Arab. Konsep apa? Arab, dan bahasa Arab tu struktur yang masing-masing macam bahasa Melayu. Ataupun konsep. Itu konsep suku kata. Kalau bahasa Melayu panggil suku kata. Kalau bahasa Melayu ada huruf vokal A, E, I, O, U yang membantu apa satu-satu perkataan itu berbunyi. Tapi untuk bahasa Arab dia ada 3 kan. I, U untuk membantu apa ni perkataan itu disebut. Okey. Jadinya satu lagi kita konsep ada baris, ada Bunyi. ada okey bagus. Dia ada baris, dia ada bunyi. Jadi baris sama dengan bunyi. Contohnya kalau ada 10 baris, maka ada 10 bunyi. Kalau ada 13 baris, maka ada 13 bunyi. Okey. Okey, sebelum tu saya nak pesan untuk Amran buat ulang kaji lah. Huruf apa? Huruf ba, huruf ta kan. Dah belajar 3 huruf ni. Ulang-ulang apa ni latihan-latihan ni. 9 kotak setiap huruf tadi 9 kotak. Ulang waktu tu free boleh baca, waktu tu free boleh baca solat tu kan, baca sekejap. Sebelum kita untuk next class kita untuk tambah lagi huruf jim. Okey, baik. Ada apa-apa soalan Amran? Tak ada Ustaz. Okey, baik. InsyaAllah kita tamatkan kelas pada kali ini. Kita jumpa next class. Kita akhiri dengan tasbih Farah dan surah Al-Nas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi kelas seterusnya. Ya, Ustaz. Okey, baik. Stop share dulu sekejap. Ya. Okey. Kalau Ustaz nak minum air dulu boleh? Nak minum air dulu ke? Tak apa. Dah apa? Okey. Kita bilik. Alright. Okey, baik. Tahniah saya ucapkan kerana Ustaz telah berjaya untuk menghabiskan satu sesi kelas. Jadi satu sesi kelas ni kita buat ada yang satu sesi 30 minit. Ada yang pelajar ambil 1 jam terus pun ada. Jadi tengok pada nanti admin dia akan maklumlah mana yang pelajar ambil 30 minit, mana yang ambil 1 jam terus. Jadi kalau 30 minit tadi ngam-ngam lah, cantik lah tadi. Sebab tadi pun kita start lambat sikit kan. Jadi lebih kurang macam tu lah kalau untuk sesi 30 minit. Okey, secara keseluruhan saya tengok dari segi teknikal ni macam internet apa semua okey, tak ada masalah, suara pun jelas. Tak ada rasa macam sangkut-sangkut ke apa. Jadi mungkin ada sikit lah, biasalah kalau online ni biasalah, memang tak boleh lari dah yang tu kan.
Okey, untuk dari segi pengajaran tadi, permulaan yang kira baiklah bagi saya. Untuk permulaan tu Ustaz mulakan dengan sesi kenal dulu, kenalan dengan pelajar. Cuma tadi Ustaz ada terlupa nak tanya pelajar masalah dalam mengaji. Oh, okey. Ustaz ada Lupa tertinggal masalah. yang tu. Jadi Ustaz kena tahulah juga apa masalah pelajar dalam mengaji. Dan boleh juga tanya pengalaman Okey. dia belajar sebelum ni macam mana kan. Jadi penting kita nak tanya yang tu sebab kita nak dapat macam gambaran awal. Macam mana Okey. kalau kita dapat gambaran awal tu kita tahulah pelajar ni kalau contohnya dia cerita dia cakap dah lama dah Ustaz saya tak mengaji ni. Kan. Jadi kita boleh Okey. tahulah dia ni mungkin huruf ada mungkin yang ada bertukar ke apa, kita dah boleh agak. Macam tu. Okey, kalau dia cakap saya dah boleh dah Ustaz huruf. Cuma apa ni kalau boleh saya nak cepatkan sikit lah huruf. Kalau macam tu jangan percaya cakap student tu. Sebab kita tak tahu lagi sebab kita tak dengar lagi macam mana dia baca. Yalah. Mungkin dia cakap dia dah kenal huruf tapi mungkin makhraj sebutan dia tu masih kurang tepat. Jadi Yalah. kita jangan terikut apa yang pelajar tu minta lah, kita akan nilai sendiri macam mana bacaan pelajar tu. Jadi Ustaz berkuasa sepenuhnya lah. Okey, boleh. Okey, dari segi panggilan ni, panggilan ni sebenarnya kalau ikut SOP lah, kita gunakan panggilan tuan. Tapi bagi saya lah, saya tak strict sangat untuk gunakan panggilan tuan tu. Sebabnya kadang-kadang pelajar ni dia rasa kurang selesa kalau kita kita bertuan-tuan kan. Jadi tapi kita tengok keadaan jugalah. Kalau contohnya tengok peringkat umur, kalau contoh pelajar ni kebanyakan ni yang kita ada memang boleh dikatakan lingkungan 40-an ke atas lah. Jadi kalau pelajar lingkungan 40-an ke atas ni lebih sesuai kita panggilkan dengan panggilan tuan. Jadi memang kita selaraskan dengan panggilan tuan lah buat masa ni. Jadi kita tak sebut nama dia pun tak apa. Contohnya Tuan Amran ke kita sebut tuan je. Macam tu. Tapi kalau memang dah nama dia tuan tu memang kebetulan nak buat macam mana kan. Tuan je lah kita panggil. Okey, baik. Tu untuk panggilan. Okey, settle untuk yang permulaan tu kita masuk kepada penerangan konsep suku kata. Okey, dengan menggunakan slide ini sebenarnya dia dapat membantu Ustaz lah kan. Jadi Ustaz pun tak perlu ambil masa untuk type ke kan. Senang sikit jadi kerja Ustaz. Cuma tadi yang dekat bahagian pengiraan bunyi tadi, sebelum masuk kepada pengiraan bunyi tu, masa Ustaz nak perkenalkan baris, kan ada baris atas, baris bawah, baris depan. Yang dekat bahagian baris tanwin tu, Ustaz boleh macam tanyalah dekat pelajar. Okey tuan, biasa tengok tak baris macam ni dalam Quran ke dekat mana-mana? Kita nak tahu dia kenal ke tak baris 2 tu. Lepas tu bila dia cakap okey, kenal lah, dia pun bagi tahulah kenal. Lepas tu Ustaz pun perkenalkan lah, okey tadi saya bagi tahu baris ni bunyi ada 3, a, i, u. Tapi yang ni baris 2. Yang ni tambah n belakang dia, bunyi dia an, in, on. Tapi asas dia bermula dengan 3 ni. Jadi biar dia nampak yang 3 tu dululah. Jangan dia nampak takut jadi pening pula. Kenapa an, in, on ni pula? Biar jelas satu-satu. Okey, boleh. Okey, lepas tu untuk yang sesi pengiraan tadi ada penambahbaikan lah yang Ustaz buat. Cuma untuk permulaan tu Ustaz macam tak betul-betul bagi arahan minta pelajar tu okey keluarkan jari. Okey, kita kira sama-sama. Jadi tak apa, tak ada masalah. Ustaz minta je dengan pelajar tu, okey tuan, saya nak minta tuan keluarkan jari sama macam saya buat ni. Okey, kalau Zoom ni, kalau pakai PC tak ada masalah lah ataupun laptop, dia nampaklah gambar Ustaz. Tapi saya lebih suka bila Ustaz nak kira tu, stop dulu share screen. Macam sekarang ni lah. Tutup dulu lah. Tutup dulu. Okey, bila masa part yang, okey sekarang ni saya nak buktikan yang bunyi ni sama dengan baris. Okey, kita nak kira bunyi dalam Bismillahirrahmanirrahim. Tak tunjuk slide pun tak apa lagi yang Bismillah tu. Cakap macam tu je dulu. Okey. Sekarang kita nak kira ayat Bismillahirrahmanirrahim yang selalu kita baca.
Jadi buat macam ni lah keadaan dia. Minta pelajar tu keluarkan jari, okey kira. Okey, bila kira, ustaz kira satu-satu. Jangan ambil 2, 3, 4 terus. Bismillahirrahmanirrahim. Tu jadi banyak. Takut pelajar ni, takut dia tak sempat, dia tak faham nak kirakan macam mana. Selalu pelajar ni dia baca bismillah ni straight je, bismillahirrahmanirrahim kan. Jadi kalau kita untuk kira bunyi ni kita kira satu-satu. Dia pun ikut mil, la sampailah mi. Habis 10 bunyi. Okey, tanya dekat pelajar ada berapa bunyi tadi? Macam ustaz tadi tanyalah. Cuma pengiraan tu ustaz kena kira satu-satu. Perlahan kan. Jadi sama jugalah macam la haula wala tadi. Step dia sama. Jangan tunjuk lagi perkataan la haula wala tu, bagi tahu dulu okey tuan. Kita kira bunyi dalam zikir yang selalu kita baca, la haula wala quwwata illa billahi. Okey, jom kita kira sama-sama, keluarkan jari, kira la hau satu-satu. Jangan la haula wala. Tak sempat dia nak kira. Tadi pelajar tadi pun dia tak sempat. Dia tak sempat nak kira. Okey. Lepas tu tunjukkanlah baris tu macam mana, ada berapa. Betul ke tadi kalau bunyi ada 10, baris ada 10. Buktikan macam tu. Okey, boleh. Okey, selesai untuk konsep suku kata. Yang lain tak ada masalah, dah cantik dah. Yang pentingnya konsep suku kata ni kita nak pelajar tu fahamlah yang konsep baris sama dengan bunyi tu. Tu yang sangat-sangat penting. Okey, sebelum masuk pada penerangan huruf, kalau modul tu ustaz boleh minta pelajar tu buka lah. Okey tuan, kalau tuan ada modul yang tuan dapat, tolong buka muka surat 3. Jadi bila buka muka surat 3 tu, minta pelajar tu isikan. Jadi ustaz boleh bagi arahan dekat pelajar, okey tuan, saya nak minta tuan isikan dekat yang bahagian kosong tu, tadi saya dah terangkan ada apa. Kira yang ni pun macam dah recap dah sikit. Kan tadi ustaz terangkan berdasarkan slide kan. Jadi mungkin dia tak tengok lagi dekat modul. Bila ustaz bagi arahan macam tu baru dia tengok. Okey, dia pun isi. Sebab dalam contoh yang ada ayat Malik Yaumiddin tu, boleh kiranya macam ustaz bagi test lah kat dia. Okey tuan, tadi saya dah kira, saya nak tuan pula kira. Nak tengok betul faham tak yang barisan dengan bunyi tu. Boleh? Okey, settle yang tu. Okey, kita masuk pada bahagian penerangan huruf. Okey, untuk bahagian huruf ni, dari segi penceritaan tu ada, cuma mungkin ustaz boleh tengok lagi lah cara penerangan gambar tu macam mana. Sebab gambar cerita ni sebab orang buat kan, orang lain buat, jadi kita nak ingat betul-betul tu susah, melainkan kita sendiri yang create cerita tu. Jadi ustaz boleh tengok video untuk penerangan huruf tu, penerangan gambar. Cuma step untuk terangkan huruf ni, elakkan ustaz sebut huruf dulu. Contoh macam huruf pertama, okey jom kita kenal huruf pertama ba. Okey, kita tengok gambar, jangan macam tu. Tukar sikit, twist sikit. Cara kita dia buat macam ni. Okey, jom kita kenal huruf pertama, kita tengok gambar. Tak sebut huruf ba tu lah. Jangan sebut lagi ba. Okey, kita tengok huruf pertama, kita tengok gambar yang pertama ni. Okey, ada seorang tengah baca buku, tiba-tiba pelepuk jatuh buah apple daripada atas jatuh ke bawah. Nampak buah dari bawah, buah ingat ba. Buah ingat ba. Macam tadi ustaz bagi tahu okey ba. Okey, ustaz baru cerita. Dia macam tu, dia akan jadi tak ingat gambar. Dia akan ingat okey ba. Dia akan ingat ba lah. Kalau gambar dulu dia akan duduk bayang gambar ni macam mana. Baru masuk ba. Baru masuk huruf. Tu beza dia. Okey, lepas tu ustaz pun bagi tahulah. Okey, bunyi kalau ada baris atas macam mana ba, bi, bu, ban, bin pun. Macam tu. Okey, bila masuk dekat part yang bawah tu, minta pelajar tu baca. Jadi ustaz tak perlu bacakan dahulu. Jadi ustaz, okey tuan, saya nak minta tuan baca mula daripada kotak yang pertama. Macam tu je lah. Jadi ustaz tak perlu bacakan dahulu.
Kalau nak tunjuk demo macam mana cara bacaan yang Ustaz nak, boleh bagi. Contohnya bagi contoh kotak yang pertama je. Okey tuan, saya nak minta tuan baca macam ni. Ba. Okey boleh? Okey silakan. Takut apa? Takut ada setengah pelajar ni dia nak baca laju. Nak baca laju daripada kotak ke kotak tu kan. Jadi apa ni boleh tunjuk demo. Bacaan tu biar satu persatu. Okey boleh. Jadi tak perlu Ustaz nak bacakan dahululah sampai habis 9 kotak tu. Boleh. Okey baik. Lepas tu huruf lain pun samalah. Huruf ta pun sama. Bila nak masuk huruf yang kedua tu. Okey tuan, jom kita tengok gambar yang seterusnya. Ada gambar apa? Cerita dulu gambar. Lepas tu bagi tahu. Ni huruf ingat tu. Pai ingat ta. Macam salji juga. Ingat salji, ingat sa. Nampaklah dia berkait tu. Yang macam tadi dia macam asing pula. Dia gambar ni gambar, lepas tu huruf-huruf. Kita nak biar dia berkait macam tu. Okey, boleh? Okey. Alright, okey. Tu huruf. Okey. Masa pelajar tu baca, bila pelajar tu baca betul, kita akan pujilah pelajar tersebut. Jadi yang tadi dah cantik dah Ustaz puji, guna perkataan bagus, baik, pandai, tak ada masalah dah yang tu. Cuma bila pelajar ni ada buat kesilapan, dia silap baca, okay, kita ada cara yang nak tegur pelajar ni lah. Okay, cara yang pertama, elakkan penggunaan perkataan salah. Contoh, salah tu. Jadi bila kita cakap macam tu, dia agak macam pelajar tu terkejut jugalah bila dia dengar macam tu. Okay, jadi tukar cara nak tegur tu, elakkan penggunaan perkataan salah. Ustaz bagi tahu, okey cuba ulang lagi sekali. Kan macam dia salah sebut kan. Ta'aba. Sepatutnya ta'ata, dia sebut ta'aba. Ulang lagi sekali. Ataupun boleh tegur terus. Contoh dia sebut ta'aba, ta'ata. Sebut terus. Itu cara dia. Okey boleh. Alright, okay. Jadi yang tu penggunaan perkataan salah. Yang lain tak ada masalah. Okey dah cantik. Okey, lepas tu sesi kesimpulan tadi saya tak ada nak komen, memang macam itulah. Jadi selalunya kesimpulan ni kita ambil masa lebih kurang 5 minit lah sebelum habis kelas tu. Ustaz nak recap ke, nak apa ke, nak tanya pelajar ke, nak bagi peluang dekat pelajar ke. Selalunya Ustaz spend lah masa, contohnya kalau 30 minit tu Ustaz mengajar sampai 25 minit, 5 minit terakhir tu Ustaz boleh gunakan. Macam nak tanya ke apa ke, pelajar nak tanya ke, boleh. Okey. Okey, satu lagi saya lupa. Tadi pelajar tu tanya yang berkenaan dengan tanda W tu kan, kat awal tadi. Okey, cara nak jawab kalau pelajar tu tanya soalan macam tu, okey, caranya adalah senang je, Ustaz bagi tahu. Okey, macam tadi Ustaz bagi tahulah syaddah, tak ada masalah nak bagi tahu tanda syaddah ke, tanda sabdu ke. Okey, untuk penerangan cara baca syaddah tu macam mana, Ustaz bagi tahu. Okey, nanti kita akan belajar dalam tajwid. Okey. Macam tu. Tak perlu terangkan lagi. Sebab apa? Sebab takut dia jadi macam banyak benda pula nak kena ingat, pening kepala jadi. Takut ditanya pula, ni macam mana Ustaz? Macam mana dua pula ni? Kalau boleh jenis yang pelajar tanya banyak macam tu, habis lah Ustaz. Jadi kita macam nak cut awal-awal, kita bagi tahu, okey, nanti insya-Allah kita akan belajar juga benda ni dalam tajwid. Jadi kalau untuk permulaan ni, nama dia kita panggil dia sabdu ataupun syaddah. Biasa dengar tanya dia. Kalau biasa dengar tu dia faham lah tu. Okey, boleh. Alright. Okey, sebab macam tadi Ustaz tunjukkan dua waw, macam mana pula dua waw ni? Dia jadi pening pula. Dua waw. Jadi kita nak macam biar dia faham yang konsep baris sama dengan bunyi je dulu. Ada baris, ada bunyi. Okey, boleh? Alright. Okey, jadi untuk saya dah settle. Ada Ustaz persoalan ke nak tanya saya untuk kelas ke apa ke? Setakat ni faham. Faham Okey, jadi insya-Allah nanti Ustaz akan ada ujian penilaian dengan panel kita. Ujian penilaian tu kita buat macam ni jugalah. Maksudnya Ustaz akan mengajar depan panel tu. Panel tu dia tak akan macam apa, ada sesi macam ni lah tegur ni.
Jadi dia ustaz mengajar dia akan jadi pelajar dan dia akan nilai lah ustaz. Macam tu. Boleh? Okey. Okey. Sekarang ni ustaz bekerja dekat mana sekarang ni? Kerja dekat rumah ni, sekolah agama. Sekolah agama. Jadi kiranya ustaz daripada pagi petang tu kira penuh lah kan? Tak lah. Malam je lah kalau mengajarnya belah malam macam tu. Kalau sekarang ni selain pada mengajar tu ada ustaz buat part time lain ke macam mengajar ke setakat ni? Kelas tuition ke? Tak ada sebab saya pun sebenarnya baru habis belajar sebenarnya. Belajar mana sebelum ni? Saya di Kuis. Kuis. Okey, baik, tak apa. So macam itulah. Nanti akan ada admin akan contact ustaz untuk setkan masa bila ujian penilaian tu. Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Okey. Jadi terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada ustaz. InsyaAllah ada apa-apa kalau ustaz nak tanya boleh tanya dalam grup tu. Jadi kita tangguhlah dulu dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Okey, sama.